Latihan yang kita nak buat adalah latihan berkaitan dengan nota yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu leaf. Okey, kalau cikgu boleh recap semula, kalau leaf, formula yang kita akan guna adalah untuk R. R ni apa? R ni adalah bacaan penimbang. Kenapa R bacaan penimbang? Okey, kalau masih ingat lagi cikgu cerita, kita berdiri di atas penimbang macam ni. Okey, dan berat kita ke bawah. So, bila berat kita bawah, kita ada satu tindak balas daya ke atas yang kita sebut R. Penimbang kita akan baca nilai R tu. Dan bila nilai R sama dengan W lah. Okey, so R sama dengan weight kita. Jadi apa-apa perubahan terhadap nilai R disebabkan dia sama ada dia bertambah dengan something atau berkurang dengan something, dia akan mempengaruhi kita punya bacaan penimbang. Sebab itu dalam leaf kita guna formula ini. Bila acceleration bertambah, maksudnya kita tambah dengan berat kita, asal berat kita, dalam leaf yang semakin memecut ke atas, kita akan merasa berat. Dalam satu situasi lain, kita akan merasa ringan. Sebab apa? Formula dia mengatakan R tolak sama dengan W tolak MA. Okay, so kalau siapa yang lupa apa benda yang cikgu dah cerita ni, boleh tengok semula dekat YouTube. Cikgu akan upload balik. Okay, boleh cikgu akan upload balik live replay ni. So hari ni kita akan nak fokus dekat soalan-soalan ni lah. So rajah 1 menunjukkan seorang pelajar lelaki berdiri di dalam lift di atas penimbang berat. Mana dia gambar dia? Okey ni. So a male student standing on, dekat sini adalah dia punya penimbang. Okay, remember penimbang dia baca bacaan R tadilah kan? Okey, soalan dia, jisim pelajar, jisim M bukan W ialah 70 kg. So 70 kg. Calculate bacaan atas penimbang. So what are the reading show on top of that leaf lah, dalam leaf penimbang tu. So kita nak cari nilai R ni sebenarnya. Cari R. Ini yang kita nak cari. Okay, that's what we want to find. So dia kata dalam keadaan pegun. Okay, ada tips dia. 3 tips dia adalah dengan sama ada kamu memahami. Ada 2 cara lah saya nak settlekan masalah ni. Memahami prinsip ataupun macam mana lift. Memahami prinsip lift tu sendiri. Second, ini untuk orang yang nak shortcut lah. Hafal formula untuk 3 situasi lift. So ada 2 cara. Yang ni kamu faham, tengok macam mana. So kamu akan dapat tahu sama dengan F sama dengan MA. F kita ada R tolak W sama dengan MA. Lepas tu rupanya kalau naik atas, R lebih kuat daripada W. So R tolak W lah. So R sama dengan W tambah MA, dan dapat formula ni. Itu situasi dia naik ke atas. Itu kalau kamu nak faham yang first part ni. Ini memahami dia. So kamu bring out your own formula. Ataupun kalau kata tak sempat nak faham kan cikgu, kalut lah cikgu. Kamu boleh terus hafal je 3 formula ni. Hafal formula. Formula tu macam mana cikgu? Macam ni. Kamu ada situasi pegun. Kamu ada situasi naik dengan salah eja. So, naik dengan A, pecutan A, ataupun turun dengan pecutan A. So kamu ada 3 situasi, pegun ataupun V malar. So ada 3 situation, kamu hafal je. Naik dengan A, R sama dengan W tambah MA. R sama dengan W tambah MA. For turun dengan pecutan, R dia sama dengan W tolak MA. Thank you yang follow cikgu. Thank you
Cikgu tak sempat nak baca pergerakan dia. Okay, thank you yang follow, yang share, yang love. Okay, thank you very much. Okay, keep sharing lah, bagi ramai yang tahu. Okay, so pegun, cikgu target sebulan bulan puasa ni dapatlah view lebih kurang 100 orang ke atas setiap malam. Tapi kita baru dalam level 18, 20. Tapi tak apa, never mind. Kita baru nak mengenalkan diri. So pegun, R sama dengan apa? MA ke R sama dengan W? R sama dengan W. Okay. So hafal je tiga-tiga ni. Jisim pelajar ialah 70 gram. Kira pecutan. So kita nak cari R. So untuk situasi pegun, okay, untuk situasi pegun, senang je cara dia. Cikgu kira kat atas ni Situasi pegun, R sama dengan W. So jadi R ni apa? R tu tindak balas normal, dan pada masanya sama kita tahu R adalah apa yang penimbang tu baca. So W sama dengan apa? W ni sama dengan mg. Mass darab gravitational pull. Gravitational 9.81. So R yang pertama, kita pakai phone dia. So 70 darab dengan 9 point pula. 9.81. So you should get 686. Okay, jawapan dia should get 686.7 Newton. Unit adalah Newton. Tolonglah letak unit kat situ. Okay, tolonglah letak unit dekat situ. Okay, alright, thank you yang dah share tu. Dah banyak dah tu dah share. Walaupun kita baru adalah 16 orang je. Never mind, kita nak fokus tadi dulu. Okay, kemudian memecut ke atas dengan 686.7. Betul Puteri Salina. Alright, betul. So B, kita nak kira B. Memecut ke atas dengan 3. So kat sini kita diberi nilai A. Dan formula untuk kalau memecut ke atas, ingat kalau memecut ke atas, R tolak W. So jadi R tolak W sama dengan MA. So kita bawa W ni ke sebelah kanan. Okay, sebelah kanan. Dan kamu akan dapat R sama dengan W tambah MA. So jalan kira dia akan dapat macam ni lah. R sama dengan mass 70 darab, cikgu padam sekejap ni, banyak sangat gangguan dia. 70 darab, ini sebab apa? Mana cikgu dapat 70? Ni formula sini. mg tambah ma. G adalah tarikan graviti. Okey, G adalah tarikan graviti. A adalah pecutan yang disebabkan oleh tarikan graviti tadi. Nilai dia kedua-duanya sama. Dalam kes ni so 9.81 tambah 70, tapi di dalam kes ni tak samalah. Dalam kes ni tak sama sebab dia adalah lift. Sorry, terbaliklah. So A dia kata kat sini 3. So kamu pun masukkanlah 3. So kalau kamu boleh tekan kalkulator, mula-mula tadi dapat 686.7 tambah tekan kalkulator sekejap. So 70 darab 3 210 lah. 210 tambah 22 ni. So 210 tambah 686.7. 686.7. So sorry, you will get 896.7. 896 unit Newton. Nahido, rindu pula nak study fizik. Biasalah. Boleh je study lagi, tak ada masalah. Belajar bukan untuk exam. Cikgu buat kelas untuk student yang ambil paper fizik sesi kedua. InsyaAllah
ada juga cikgu plan sebab apa, tapi sekarang ni taklah, minggu ni mungkin tak sempat, mungkin minggu depan cikgu akan start. Cikgu akan bincang beberapa soalan dan cikgu akan bagi dulu soalan tu, kamu buat dan kita akan bincang. Kita akan bincang insya-Allah. Okey. Paper 2 lah, cikgu fokus pada paper 2. Okey, memecut itu jawapan. Thank you. Ya, betul Puteri Salina, Newton. Okey, so ini jawapan yang kedua. Jawapan yang pertama yang ini. Dan ini memecut ke bawah dengan R2ms negatif 2. So untuk memecut ke bawah, W tolak R ya, bukan R tolak W. W tolak R. W tu kat mana cikgu? Ni. Bila kita ada lift, bila kita ada sistem lift macam ni, cikgu recap sikit. Ke bawah adalah kita punya W. Ke bawah kita punya W. Dan ke atas kita punya R. Depends on your situation. Kalau memecut ke atas, R tolak W. Kalau memecut ke atas, R tolak W. Kalau memecut, ni memecut R tolak W. Okay, kita akan dapat W tolak R. Gitu. Okay. So, memecut ke bawah, R tolak W sama dengan MA. So kita nak susun R. Maksudnya R ni kita bawa ke sana, MA ni bawa ke situ balik, patah balik. So R sama dengan W tolak MA. Masukkan dalam formula kita, nilai kita 70 darab 9.81 tolak 70 darab 2. So kat sini kita akan dapat 686. Macam mana cikgu tahu laju sangat? Tadi dah kira lah banyak kali kan. Okey, dah kira banyak kali. Tolak 70 darab 2, 140. Tekan kalkulator kamu dapat berapa. So R sama dengan berapa? Sekejap cikgu tekan kalkulator. 686.7 minus 140. So you will get 546.7 Newton. Settle kat situ. So simple saja sebenarnya, tak susah. Okey. Ada yang tak faham tak soalan simple ni? Ada yang perlukan penjelasan tak? Kalau ada tolong. Yes, betul Puteri Salina. Siapa yang dia rasa cikgu saya ada something yang macam tak dapat nak tangkap, tolong bagi tahu sebelum kita proceed soalan kedua. Okay, thank you. Right, now kita move on to second question. Rajah menunjukkan seorang pelajar lelaki berdiri, kecilkan sikit, di dalam lift di atas penimbang berat. So gambar rajah yang sama, which is this one. Okay. Maaf cikgu, saya baru datang ni form 4, form 5. Today we are studying form 5. Bab 1. Dia nak habis dah bab 1. Okay, form 5. Tajuk lift. Bukan tajuk lift, sub tajuk dalam chapter 1. Okay, so berat dia sekarang jisim, bukan berat. Jisim adalah 50 kg. Kirakan bacaan atas penimbang. Bila highlight kan kat sini, bacaan atas penimbang ni basically kamu nak cari R. Basically kamu nak cari R. Apa itu R? Jika lift satu bergerak ke atas dengan laju tetap. Laju tetap ni apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Maksud dia A sama dengan kosong. Bila A sama dengan kosong, samalah situasi dia. R sama dengan R tambah W. Okay, kedua-duanya kan. Sebab apa cikgu R tambah W pula? Jangan cari confuse cikgu. Okay,
Macam mana nak dapat kan? Starting dengan Newton second law. F equals to MA. F ni adalah kumpulan. Hai, gila shopping. Oh, lama tak nampak. Gimana shopping? Okay, thank you for send TikTok apa tu? Apa tu? Gambar tu, logo TikTok. Okay, kenapa cikgu kumpulkan ni F ni? Kalau siapa yang belum lagi mahir, F ni adalah cikgu selalu sebut sebagai kumpulan daya-daya ataupun collection of forces. So macam mana masuk di kumpulan of daya tu? Dalam situasi kamu ni ada dua kumpulan daya, iaitu R dan juga W. So kamu just tambah je dua-dua kat situ. Sorry, dia tak nak membesar pula. Okay, tambah je dua-dua. So dia akan jadi, cukup padam sekejap, R tambah W sama dengan MA. So jadi, tapi A kita tahu A ni adalah kosong. Apa-apa sahaja, okay, apa-apa sahaja dengan yang didarab dengan ataupun dikali dengan kosong will produce kosong lah. So R tambah W equals to 0. R equals to minus W. So make sense lah. Make sense. Negatif ni meaning the direction, okay, sama dengan is in opposite. Di opposite direction. Itu je maksud dia. Tapi dari segi magnitude, in term of its magnitude, okay, magnitude R basically sama dengan W. So W sama dengan apa? W sama dengan mass darab gravitational pull ataupun gravitational strength. G ni lebih kepada gravitational strength sebenarnya. Okay, cikgu hari ini birthday saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, apa nama awak? Itu soalan. Okay. So semoga Allah merahmati kamu, hidup kamu sentiasa diberi hidayah, diberi iman yang kuat, diberi kesihatan yang berkekalan sihat. Okay, umur rezeki yang dibanyakkan. Okay, sesungguhnya benda yang paling besar kita patut minta daripada Allah kan, adalah rasa iman tu. Manisnya iman bila beribadat. Tiba-tiba jadi pakar motivasi pula dah. Okay, selamat hari jadi. Happy birthday. Apa nama awak? Yes, tempura nuggets. Darab kosong, dapat kosong. Okay. So W sama dengan mg. M kita 50 times 9.81. R ataupun dia punya bacaan penimbang, kamu tekanlah kalkulator. 50 times 9.81. So equals to 490.5. Oh, mana dia pergi ke bawah dah. So, semua nota yang telah kita pelajari selama ini. Okay, takallah kat sini lah tadi. Mana dia? Sini. Itu dia. 490.5 Newton. Jangan lupa unit. Yes, betul tempura. Naim nak tidur. Happy birthday. Yes. Please wish kita punya sahabat. Apa nama awak? Naim lah kot nama dia kan. Happy birthday. Alright, itu settle untuk soalan yang 2A. Sekarang 2B. Memecut ke bawah, okay, dengan 1.5 ms negatif 2. Okay, kali ni siapa yang volunteer? Okay, cikgu dah ajar macam mana nak buat. Ada tak volunteer yang nak tunjukkan jalan kira? Macam mana nak settlekan? Cikgu padam dulu apa yang patut kat sini. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Memecut ke bawah. Soalan B memecut ke bawah dengan 1.5 meter per saat. Okey, cikgu tunggu dekat ruangan komen. Welcome RVZN ni. Apa nama tadi? Zana. Yes, Zana. Yes, betul tempura nuggets. Semoga dapat pahala dan dapat A+ yang banyak-banyak. Okey, cikgu tunggu siapa-siapa ada tak yang nak bagi tahu apa first step nak buat dulu dengan
soalan ni. Kita nak tengok soalan ni. Memecut, besarnya. Memecut ke bawah dengan 1.5 meter per saat. First step nak buat apa? Okay. Kalau kamu duduk di situasi yang menjumpai soalan ini, what is the first step yang kamu nak cuba buat dulu? Situasi dia memecut dengan ke bawah dan dia minta kita kira bacaan penimbang dalam lift. Cikgu dah tunjuk lah beberapa sampel kat atas ni, 3 sampel. Ni pun cikgu dah kira kan. Sekarang cikgu dah volunteer. Siapa-siapa pun tak kisah. Kamu nak sambung komen orang yang mula pun tak apa. Cikgu cuba baca dan cikgu cuba huraikan sama-sama. 9.1k likes. Sikit lagi, bagi cukup 10k boleh? Ke 20k ke? Okay, Puteri Salina cakap W tolak R equals to MA. Okay, W kita guna warna hitam. Kita guna warna apa pen? Warna nak buat apa? Warna bagi nampak warna pink lah. Okay, purple. Okay, W tolak R equals to MA. Okay, betul step ni. Sebab apa? Sebab dia memecut ke bawah. Bila memecut ke bawah, kamu ada dua kan, R dan W. So bila dia memecut ke bawah, yang W ni akan menarik R. Maksudnya W lebih besar daripada R. Jadi kita akan guna W tolak R. Okay, betul lah tu Puteri Salina. So lepas tu kita just buat apa? Second step. Okay, first step adalah kita senaraikan formula. Okay, second step ni tak adalah step ni wajib follow, just kita nak faham je. Okay, second step adalah kita rearrange equation ni supaya the R become perkara rumus. R bawa ke kanan, MA bawa ke kiri, kita akan dapat W tolak MA. Kenapa nak rearrange? Siapa tahu? Kenapa kita nak tempura nuggets W tolak MA? Betul. But kita boleh selesaikan masalah cepat je. Tapi kita nak tahu logik dia dulu. Kenapa kena susun supaya R dekat depan? Aku dah sebut banyak kali dah tadi. Siapa-siapa boleh bagi tahu. Kenapa kita nak cari R tu? Soalan kita minta apa? Soalan kita minta kira bacaan atas penimbang. Dan kenapa kita nak cari R? Siapa boleh tolong jawab? Sebab kita nak cari berat atas penimbang. Okey, betul. Dan bacaan tempura nugget cakap sebab kita nak cari berat atas penimbang. Yes, betul. Sebab soalan nak R. Betul juga Puteri Salina cakap. Dan untuk pengetahuan, penimbang kita akan baca R as berat orang tu. Sebab itulah kita cari R. So, bila kita dah cari R, kita masukkan nilai. W sama dengan mg tolak MA. MG kita 50 darab 9.81 tolak dengan 50. Okey, darab dengan berapa dia punya speed tadi? 1.5 ke bawah. Okey, soalan cikgu nak tanya. Perlu tak letak sebab dia ke bawah? Perlu tak negatif tak ataupun positif dekat dia punya A tu? Kena baru cikgu tanya dia tanya cikgu balik. Okey, tak perlu. Sebab apa? Sebab kita anggap ke bawah sebagai positif. Tengok ni. W ke bawah kan. So kita tolak R ke atas. Dan nilai G pun kita ambil positif. So A ke bawah kita anggap 1.5 saja. Okey, tak perlu letak negatif sebab dia ke bawah juga. Sama-sama same direction. Okey, so tekan kalkulator kamu. 50 darab 9.81 490.5 Newton. Tak payah tulis lagi unit, tak apa. Kemudian tolak
50 darab 1.5. 75 sama dengan, okay, so 490.5 tolak dengan 75. 415.5 Newton. Okay, so kamu dapat answer, final answer 415. Macam mana kita nak check jawapan tu betul tak? Okay, bila kita turun, kita akan terasa sedikit ringan. Kita akan terasa sedikit ringan. Jadi kita comparekan dengan berat asal dia kalau dia tak bergerak. So berat asal dia adalah berapa? Siapa boleh tahu? Ni. Ini adalah berat asal dia. 490.5 Newton. Okay. So bila dia dah turun dengan pecutan tu, dia akan terasa sedikit ringan. Berapa nilai dia ringan dah ni? Bawah ni. 415 Newton. Tak nampak itu. 415 Newton. Dia akan terasa ringannya badan saya. Okay. Maka dengan itu selesailah kelas kita pada malam ini. Okay, kita ada satu soalan daripada Tempura Nuggets. Kalau soalan cakap bergerak dengan halaju seragam, okay, senang je. Kita kembali ke Newton. F equals to MA, Newton second law. F adalah kumpulan daya-daya yang ada. Apakah daya yang ada? Kita ada R, kita ada W. So kita tak tahu yang mana tolak yang mana, so kita tambah aja dia dua, tak kisah. Okay, so M dan A kita akan sama dengan kosong. Sebab apa? Halaju seragam. Kenapa halaju seragam A sama dengan kosong? Sebab formula dia V tolak U per T. Kalaulah katakanlah V dia 5 seragam kan, U dia pun 5 seragam. So kosong bahagi T. Tak kisahlah berapa nilai T pun, A akan still jadi kosong. So bila kosong darab dengan M mass darab dengan kosong, so dia akan dapat R plus W equals to kosong. Jadi kita susun balik R minus W. Dia just direction saja yang berubah. Ini arah. Nilai dia sama. Okay, boleh harap menjawab soalan daripada Tempura Nuggets. Yes, Zana, jumpa lagi esok insyaAllah. Cikgu, tarikan graviti mempengaruhi W kan? Okay, betul. Tarikan graviti, gravitational strength, okay, mempengaruhi. Lift kat tempat tinggi, bacaan graviti berubah kan? Okay, so walaupun kita ada menara KL, menara KLCC ke, perbezaan tarikan graviti tu terlalu sedikit untuk kita bincangkan. Maksudnya tak, kita anggap semua satu dunia ni, satu bumi ni seragam. Basically dia akan ada saintis buat research, ada kawasan yang tarikan graviti dia rendah, ada kawasan yang tarikan graviti dia tinggi. Tapi untuk level form 4, form 5 ni, kita anggap the whole globe sama. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab kita akan ada perbezaan nanti chapter 3. Chapter 3 form 4, iaitu gravity tu lah. Kita akan pakai formula dia tu. F sama dengan G M1 M2 over R cube. Kot R cube ke R cube? R square ke R cube? Cikgu tak ingat formula ni. So ni jarak dia yang memainkan peranan tu. So mempengaruhi. Tapi untuk calculation macam ni, kita anggap seluruh dunia, seluruh globe ni sama saja. Oh, sama. So sama macam pegun je lah ni. Yes, memang sama macam pegun. Betul. Dia nak besar beza graviti tu macam kat kutub dengan kutub ke? Tak. Macam nak beza graviti, macam kita di bumi, satu lagi ketinggian adalah sama ada ketinggian satelit ataupun ketinggian bulan. Itu jarak yang jauh tu, yes, dia akan mempunyai perbezaan tarikan graviti. R squared, yes, R squared. So thank you. So R squared. Kalau kamu nak tahu, kalau masih ingat lagi, dalam bumi, okay, ni center dia, ni jarak dalam bumi, kita sebut R. Dekat luar ni kita sebut R kecil. Ni satelit. So dia punya tarikan graviti dia akan jadi macam ni. Ini R, ini apa namanya? Inilah kat sini kan. R tu. So dia akan jadi macam tu graf dia. Graf dia macam tu. Daripada center bumi kosong,
naik ke atas menghampiri permukaan semakin tinggi sampailah 9.81 tu. Lepas tu dia turun jadi kosong balik. Macam tu gitu okey. Alright, itu sajalah kot kelas kita pada malam ini. Terima kasih dan minta maaf kalau ada salah silap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.